Sesuatu yang amat menyedihkan apabila banyak kes bunuh diri dilaporkan sejak kebelakangan ini. Berdasarkan rekod Polis Diraja Malaysia, peningkatan ini telah mula dirasakan pada tahun 2020 dengan 631 kes. Manakala tahun ini bagi tempoh 5 bulan yang pertama, sebanyak 468 kes bunuh diri dicatatkan. Sekiranya trend ini berterusan dan tiada langkah proaktif dilakukan, tidak mustahil Malaysia akan mencecah 1,000 kematian akibat bunuh diri pada tahun ini. Tetapi inilah hakikat, kritikalnya situasi yang menjadikan seseorang individu hilang pertimbangan dan mengambil jalan singkat. Rakyat berhadapan dengan kehilangan pekerjaan, terputus bekalan makanan, hilang punca pendapatan, bebanan hutang, kos sara hidup yang tinggi, perniagaan gulung tikar, berjauhan dari keluarga dan sebagainya. Sememangnya pelaksanaan PKP menuntut kita untuk berkurung di rumah bagi mengekang penularan COVID. Namun ketika mana kita berada di rumah, ini sebenarnya yang mencetuskan tekanan jiwa, depresi, ketidakstabilan emosi dan mental. Rakyat tertekan atas faktor keuangan, dihimpit kesusahan dan bebanan hutang. Seperti petikan dari kata-kata Hamka, apabila kemiskinan mengetuk pintu, cinta terbang melalui jendela. Rakyat menjerit, rakyat menangis, rakyat sengsara, terlalu lama terkurung sehingga mengambil nyawa sendiri. Peningkatan kes mengambil nyawa sendiri, orang Islam juga tidak terkecuali. Melihatkan kes COVID-19 yang semakin meninggi. Hari ini 13 Julai 2021, 11,079 kes. Sampai bila kita harus begini? Adakah ada pihak yang peduli? Adakah kerajaan benar-benar prihatin terhadap kes bunuh diri? Suara rakyat, suara kita. Suara kita, suara rakyat. Hari ini dengan topiknya, Derita Rakyat, bunuh diri bukan penyelesaian. Kita saksikan VT yang telah disediakan. Baginda berpandangan isi kandungan khutbah minggu ini yang bertajuk tuntutan memelihara nyawa susulan laporan peningkatan kes bunuh diri amat perlu diketengahkan untuk diambil sebagai pedoman dan pengajaran oleh umat Islam menurut kenyataan itu. Seorang lelaki maut selepas terjun dari tingkat 3 Pusat Membeli Belah Suria KLCC sebentar tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut kira-kira jam 1.52 petang tadi. Zainal bagaimanapun berkata pihak polis masih lagi menjalankan siasatan terhadap insiden tersebut. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, secara keseluruhan untuk tempoh 2019 sehingga Mei 2021, 1,427 orang membabitkan wanita dan 281 orang membabitkan lelaki. 3 faktor utama penyebab kejadian bunuh diri berpunca daripada masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Dan dengan topik yang diangkat pada hari ini, Derita Rakyat, bunuh diri bukan penyelesaian. Kita hari ini bersama-sama dengan Yang Mulia Cik Puan Sarimah dan juga Kak Ngah.
Lebih mesti dipanggil Kak Ngah ya? Ya, betul. Ataupun namanya Puan Alia, Puan Ali Ali. Ya, okey. Baik, terima kasih pertama sekali. Ya, dah dapat vaksin. Dah, Alhamdulillah. Kita bersamalah dah dapat vaksin. Baik, dengan topik kita hari ini, Cik Puan, Kak Alia, kita membawa tentang penderitaan rakyat. Kita lihat hari ini statistik bunuh diri yang semakin meningkat, sangat menakutkan. Mungkin saya mulakan dulu dengan Cik Puan. Boleh? Hari ini, kes 11,000, angka yang paling tinggi direkodkan. Setiap hari Cik Puan akan tengok status Bangun kes pagi, baru. sampai Pematian. tengah hari menunggu itu sahaja. Ya. Macam mana perasaan bila tengok setiap hari tu, ya Allah, banyaknya. Rasa sedih, rasa risau dan rasa marah sikit. Kalau secara honestly lah, rasa macam apa lagi yang kita nak buat ni sebenarnya. Ya. You know what I mean? Yang setahu saya semua orang sedang berusaha, semua orang mengikut SOP dan nombor masih lagi meningkat. So agak menakutkan jugalah. Tapi insya-Allah I believe dia akan stabilize nanti pada satu peringkat kan. So tapi memang sangat sangat merisaukan. Baik, Kak Ngah selaku pengasas bagi Awareness Against Suicide AWAS dan juga pengurusi Yayasan Suzurak Care. Setiap hari kita tengok ada kes bunuh diri di mana secara puratanya 4 kes sehari. Satu angka yang menakutkan. Jadi bagaimana? Sangat menakutkan. Memang betul. Kalau nak difikirkan, tak sepatutnya lah kita berhadapan dengan situasi begini, sebab ini melibatkan nyawa kan. Sangat sedih, dan sebenarnya saya cukup tak suka istilah bunuh diri tu sebenarnya, walaupun saya pengasas AWAS, tapi sebabnya ialah mengikut pengalaman saya sendiri, perkataan bunuh tu bunyinya tidak menyantuni ahli keluarga orang tersayang yang telah kehilangan kan. Jadi selain daripada perkataan bunuh diri itu digantikan dengan yang Okey, saya dah cuba beberapa kali untuk ubah. Even saya dah cuba melayukan perkataan suicide tu. Bahasa Inggerisnya suicide tapi dimelayukan. Tapi dia menimbulkan banyak kekeliruan. Orang jadi confused kan. Jadi kita terpaksa balik pada istilah bunuh diri tu sebab dia straightforward dan dia jelas. Supaya tak menimbulkan kekeliruan. Tapi sebenarnya bunuh tu bunyi keras kan. Bunyi keras dan yalah, bunyi dia tak seronok. Mengambil nyawa lebih lembut. Betul. Tapi kadang-kadang bila nak sebut tu dia agak macam tak masuk kan. Okay. I mean secara honestly kan. So bunuh diri tu mungkin dah jadi sesuatu yang biasa pun kan. Tapi saya selalunya saya guna mengambil nyawa. mengambil nyawa. Ataupun pengambilan nyawa. Kalau kita berbual bila kata mengambil nyawa okey, tapi macam kempen mencegah pengambilan nyawa dia tak panjang kan. Dia tak betul sesuai. juga ya. Baik, Cik Puan sebagai penaung Miasat Malaysia dan juga selebriti. Jadi kita nak tahu, penonton juga nak tahu bagaimana Cik Puan bermula daripada industri hiburan dan seperti yang saya tahu Cik Puan berlatar belakangkan bidang psikologi. Bagaimana Cik Puan hari ini dilihat sebagai figura yang memperjuangkan isu kesihatan mental? Dia bukan secara tak sengaja, dia sebenarnya dari zaman remaja lagi saya belajar bidang psikologi. So waktu umur saya 19 tahun, tetapi saya terjebak katakan ke dalam industri hiburan kerana suka, minat dan mencari rezeki pada waktu itulah. Tetapi minat dan passion terhadap psikologi tu tak pernah hilang. Sentiasa ada dalam diri. Jadi saya teruskan pelajaran saya walaupun saya bekerja sepenuh masa sebagai pelakon, penyanyi dan pengacara. Kadang-kadang tu bawa juga buku psikologi onto set. Kalau ada exam ni study script, study buku psikologi sekali lah, one shot sekaligus. So memang minat tu ada dan saya terus masuk ke terapi. Dah masuk tahun yang ke-13 tahun ini sebab minat dan keduanya untuk cuba mengelakkan dan mencegah diri saya sendiri adanya masalah mental. So minat tu memang ada. Tetapi saya dijemput sebagai penaung Miasa tahun ini
Cuma sebelum saya dijemput sebagai penaung pun saya dah terlibat dengan MIASA, iaitu Pertubuhan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental, which is a Mental Illness Awareness and Support Association. So sebelum ni for about 2 years, sejak 2018 saya aktif sebagai moderator dan memberi kata-kata motivasi dan sebagainya, dan berkongsi pengalaman saya dengan adanya kemurungan selepas bersalin juga. Dari situ bila saya sendiri yang mengalami kemurungan selepas bersalin dan saya cepat-cepat dapatkan bantuan pakar, dari situ saya lihat dan saya sedar bahawa ramai di luar sana juga mengalami perkara yang sama dengan saya. Cuma yang sebelum tu saya pun tak sangka saya kena, yang saya akan dapat kemurungan selepas bersalin. So itu antara sebabnya. Dan juga dengan COVID. Yang COVID-19 ni, dengan situasi masyarakat sekarang ni lebih prihatin, lebih aware, lebih sedar apa itu kesihatan mental dan lebih sedar tentang isu pengambilan nyawa. Dan disebabkan itu saya lebih, orang kata macam, tiba-tiba saya rasa macam saya tak boleh duduk diam. Saya kena bantu dan saya ingin bantu dan saya akan bantu. Okey. Sejauh mana yang saya mampu. Dan Cik Puan ada kisah peribadi sendiri dalam isu ini, sebab tu perjuangan Cik Puan tu rasa dekat dengan masyarakat. Betul. Sebab kalau kita tak pernah rasa, kita tak apa tahu, yang kita nak cerita sebenarnya, dia bercakap kosong je. Betul. Kalau kita buka buku, let's say for example, saya tak mampu pada waktu itu untuk habiskan pelajaran saya. Sebenarnya impian saya untuk dapatkan masters dan postgraduate dalam psikologi, tapi I didn't get the chance back then. Tapi insyaAllah saya akan sambung sekarang. Walaupun dah berumur, tapi tak apa, itu cerita lain. Tapi my passion was to do that. Dan sebabnya juga Ain, Kak Ngah, seperti yang menonton juga, saya pun ada pengalaman seperti saya katakan tadi dengan kemurungan selepas bersalin. Tapi sebelum itu pun saya tak sedar, hyper saya tu sebenarnya disebabkan anxiety. Saya ada anxiety disorder. Cuma saya sendiri tak sedar. Saya ingatkan itu diri saya, itu adalah Sarimah Ibrahim. So apabila saya dapat bantuan dari pakar, dari situ pada tahun 2019 saya mengambil ubat selama 6 bulan. Walaupun saya sendiri tak nak ambil ubat, takut, like everyone. Tapi saya ambil pada waktu tu 6 bulan dan alhamdulillah hari ini saya Alhamdulillah. kembali Kalau datang boleh kawal. normal ke? Ya. Tapi saya rasa saya lebih kuat, saya lebih memahami orang lain sekarang ni. Kalau sebelum ni mungkin lebih selfish, rasa macam I takkan kena lah, I'm okay je, macam I'm okay je. Dan lepas ni ilmu tentang kesihatan mental Cik Puan bantu lagi masyarakat. Yes, dan sebagai penaung saya dapat belajar dengan lebih mendalam dan saya teruskan dalam psycho education saya dan bersama dengan people like Kak Ngah dan NGO-NGO lain, tambahlah pengetahuan saya. So insyaAllah dengan suara saya ni dan dengan orang kenal saya dapat membantu orang lain. Dan Kak Ngah selaku pengasas bagi AWAS, mungkin ada titik tolaknya yang menyebabkan Kak Ngah membuka pertubuhan mengenai AWAS ini yang memfokuskan kepada kesedaran bunuh diri. Apa sebenarnya titik tolak tu? Sedikit pembetulan, AWAS merupakan program di bawah Yayasan Zuriat Care, di mana saya adalah pengerusi Yayasan Zuriat Care, dan AWAS adalah program di bawah Yayasan Zuriat Care, tapi saya mengasasnya lah program ni. Sebab titik tolaknya macam Ain tanya tu, secara peribadinya isu sama macam Cik Puan, isu kesihatan mental, isu suicide ni, isu bunuh diri ni adalah sesuatu isu yang sangat dekat dan sangat peribadi dengan diri saya. Oleh itu saya perlu lakukan sesuatu. Macam Cik Puan juga, tak boleh duduk diam, sebab saya rasa macam masyarakat kita sangat memerlukan suara-suara begini. Saya merupakan suicide loss survivor, mempunyai pengalaman, kalau bahasa Melayunya kita panggil suicide loss survivor, pemandiri kehilangan bunuh diri. Jadi maknanya saya ada pengalaman dekat dengan insan yang tersayang yang telah meninggal akibat bunuh diri. Baik. Kak Ngah dekat dengan isu ini. Sekiranya kalau kita lihat rakyat hari ini derita, hilang pertimbangan, dah mati akal, tak tahu punca, yang akhirnya memilih
untuk mengambil nyawa sendiri, iaitu bunuh diri. Sebenarnya mereka ni mengapa sampai bunuh diri itu yang menjadi pilihan terakhir? Yang saya nampak lah, yang saya, sebab Awas dan juga Miasa, kita ni macam adik-beradik jugalah NGO yang berjuang bersama-sama kan. Kita banyak kita melihat kepada kesihatan mental, isu kesihatan mental, sebab kajian menunjukkan 80 hingga 90%. Dia ada beberapa kajian, so dia ada yang kata 80%, ada kata 90%. Orang-orang yang mengambil nyawa mereka ni terdiri daripada orang-orang yang berjuang atau berhadapan dengan isu kesihatan mental atau penyakit mental lah. Sama ada dia didiagnose atau sempat didiagnose atau tak sempat didiagnose, itu perkara kedua, tapi dia ada masalah kesihatan mental. Dan selebihnya mungkin 10 hingga 20% tu mungkin isu-isu lain lah, mungkin tak tahu ada beban hutang atau lain-lain. Tapi di Awas dan di Miasa juga maknanya fokusnya adalah isu kesihatan mental lah. Maksudnya mereka ini dah ada simptom-simptom banyak dalam kesihatan simptom mental. Dah dicampur pula dengan faktor luaran seperti tekanan, beban hutang, COVID, tekanan, hilang kerja dan sebagainya. Ya. Jadi saya nak tanya pemerhatian Cik Puan melihat rakyat hari ini menderita dengan PKP yang terlalu lama terkurung, lepas tu hilang kerja, pendapatan terjejas. Bagaimana Cik Puan? Mereka ni seperti dah hilang sokongan. Putus harapan, macam putus harapan kan. Itu adalah satu faktor risiko yang tinggi ya bagi topik kita hari ini ya. Bertambah sekali dengan isolation, orang kata keseorangan. Bertambah lagi hilang kerja. Tambah lagi ada ahli keluarga ataupun orang terdekat ataupun terdengar pasal orang yang meninggal akibat COVID. Lebih lagi jadi faktor risiko dia makin meninggi sebenarnya, dan itu yang sebenarnya menyebabkan lebih cenderung terhadap berfikir secara negatif yang melambak. Dan satu fakta yang saya nak jelaskan kat sini, I think Kak Ngah is on the same page as me, iaitu berfikir untuk mengambil nyawa sendiri adalah gejala kemurungan. Simptom kemurungan. So it is the symptom of it. So dia macam impulsive thinking, tetapi dia tidak datang secara tiba-tiba, Ain. Penonton, dia bukan macam bangun pagi hari ni, okay that's it, I give up. Dia mesti ada perjalanan dia dan fasa dia kan Kak Ngah? Tak ada siapa rasanya bangun pagi je rasa putus harapan lah hari ni, tak ada. Tak mungkin. So dia memang satu simptom yang kita kena prihatin terhadap sebagai masyarakat. Tetapi simptom-simptom yang mungkin akan cenderung terhadap membunuh diri, mungkin dianggap sebagai normal dalam zaman sekarang ni. Macam tak cukup tidur, stres, fobia, takut. Semua orang mengalami ni. Tetapi dengan apa orang kata cara ataupun amount yang berbeza. So kita kena peka dan prihatin terhadap simptom yang dilalui. Kalau dia keterlaluan, terlalu lama, bermaksud ada masalah yang lebih besar. Bukan masalah kesihatan mental, dia dah lebih ke arah penyakit mental. So, masyarakat kita sekarang ni, termasuk saya, sebelum saya belajar juga, kita beranggapan bahawa semua simptom-simptom ni, alah ini part of life lah, tak cukup tidur biasalah, tak makan ke, berat turun ke, naik mendadak ke, kejap marah, kejap sedih, lepas tu kejap diam, kejap nak sorang diri, alah biasalah tu. Tak biasa sebenarnya. Dia biasa sehingga satu tahap di mana dia menjadi masalah. So sebagai masyarakat kita kena lebih prihatin, dan saya percaya kerajaan kena membesarkan isu ini dan lebih prihatin terhadap isu ini dan mencari keselesaian supaya semua orang terbabit dan terlibat dalam program mencegah masalah kesihatan mental ataupun mencegah bunuh diri, isu bunuh diri ni. Sebab sekarang ni kita tak boleh mengharap kepada NGO sahaja ataupun doktor sahaja. Secara keseluruhan yang membabitkan media juga, membabitkan semua NGO, membabitkan semua orang, semua golongan masyarakat. Semua kena take part. Dan mungkin sentimen masyarakat ataupun pemikiran mereka terhadap kesihatan mental ni, macam Cik Puan cakap tadi, tak ambil kisah, anggap biasa kan, alah biasalah kan. Jadi
pemikiran tabu itu Kak Ngah. Mungkin Kak Ngah boleh explain dekat sini bagaimana masyarakat mungkin menganggap semua dia biasa je. Yes. Tabu dan stigma tu sangat kuat, masih lagi kuat. Tapi alhamdulillah keadaan dah berubah. Kalau dibandingkan 10 tahun dulu, ketika saya sedang melalui fasa kehilangan tu kan, lebih kurang 10 tahun dahulu, time tu lagilah tak ada kesedaran, terlalu kurang kesedaran tentang isu kesihatan mental, tentang isu bunuh diri. Semuanya bila cakap tentang bunuh diri je, dia punya pandangan, pemikirannya adalah moral judgement. Jadi tak ada bercerita tentang isu kesihatan mental ni tak disebut, jarang sangat disebut. Tak ada masa tu ya. Almost tak ada, hampir tak ada. Jadi awareness tu kurang. Dan kalau saya nak tambah tadi yang Cik Puan katakan, macam sebenarnya orang tiba-tiba rasa, dia bukan tiba-tiba rasa nak ambil nyawa dia kan, tapi sebenarnya dia macam kalau nak digambarkan tu macam volcano, macam gunung berapi. Kita dah peram, benda tu magma tu dah, bawah tu dah bergejolak, dah menggelegak kat bawah tu. Maknanya bila tambah tekanan, tambah dengan isu yalah tak ada duit sekarang ni ke, ataupun macam dalam isu kanak-kanak mungkin kena marah, mungkin mak ayah dia baran, lepas tu lepaskan ke anak-anak, things like that kan. Sebab kanak-kanak pun ada isu bunuh diri ni, bukan golongan dewasa je kan. Jadi kalau berlaku macam ni, dia akan sampai satu tahap dia boleh meletus lah. Macam betul-betul macam gunung berapi tu kan. Yang akhirnya ialah membawa kepada atau mencuba mengambil nyawa sendiri. Baik, statistik kalau kita tadi kita sebutkan purata 4 kes hari. Kalau kita nak tahu antara lelaki dan wanita, yang mana lebih tinggi? Okey, kalau melihat kepada rekod yang diberikan oleh PDRM, perempuan tinggi, jauh lebih tinggi. Kalau di setakat ni yang ada rekod adalah 2019, 2020 dan 2021. Jumlah keseluruhan kes 2019, 2020, 2021 ni kalau dicampurkan semua sekali adalah 1,708 kes kematian yang meninggal akibat bunuh diri ni ya. Tapi perempuan aja sampai 83.5%. Lelaki 16.5% dan angka 83.5% ni adalah 1,427 dan tu sangat tinggi. Itu yang direkodkan. Itu yang kita tahu. Mungkin ada yang belum. Bukan mungkin Ain, itu memang ada. Sebab tak semua orang akan report kan. Dan macam Cik Puan cakap tadi, bukan mungkin tapi memang ada. Adakah sebenarnya, saya buka ruang soalan ni untuk kedua-dua untuk jawab. Kita tengok kes bunuh diri. Banyak. Adakah kerajaan benar-benar prihatin terhadap penderitaan rakyat yang akhirnya mereka dah hilang punca dah bunuh diri? Can I? Go ahead. Do you mind, Kak? Adakah kerajaan betul-betul prihatin? Sebelum kita tanya pasal kerajaan, I'm going to ask us, adakah kita betul-betul prihatin? Sebab objektif kita adalah zero stigma society. Iaitu kita kena buang andaian, buang istilah menghukum, buang istilah melibatkan soal agama apabila kita berhadapan dengan isu yang kita hadapi sekarang ni. Bukan kata nak buang terus, tetapi kita kena berfikir secara logik juga. Kita ada kemampuan sebagai manusia untuk mengubah apa yang kita buat dan mengubah sekeliling kita. Tak semua orang ada, tapi kebanyakannya kita ada. So, sebelum kita bertanyakan pasal kerajaan, apa kata kita, we work in baby steps tau Ain. We have to work from the grassroots. Di mana, kalaupun let's say kerajaan buat secara besar-besaran, kempen yang besar kan, let's say for example, adakah semua orang akan ikut kempen itu? Adakah semua orang percaya bahawa kesihatan mental ini penting? Adakah semua orang akan ingin membantu? Ataupun kembali kepada culture dan budaya kita, iaitu ala dia ni ngada je, meroyan, malas, attention seeking behavior je ni. Walaupun jelas depan mata kita sekarang ni bahawa semua orang boleh tertekan, semua orang boleh affected dengan masalah kesihatan mental, dari artis sampai ke doktor, lawyer, lagi famous, lagi berjaya, lagi pressure dia, lagi risiko dia tinggi sebenarnya. Two extremes. So, masalah sekarang ni,
kita kena berubah dulu. Okay. Maybe kita berubah secara parallel, together. But kita tak boleh hanya menunding jari dan meminta pada orang lain untuk berubah ataupun ubah situasi untuk kita. But I do believe, Ain, kita memerlukan resource yang lebih, funding yang lebih, duit yang lebih untuk menjalankan dan membetulkan, memperbaiki situasi kita. NGO perlukan lebih financial help, so that kita boleh jalankan awareness and prevention campaigns. Dari mana duit tu nak datang? Takkan nak mengharapkan donation sahaja. Tetapi saya berbalik kepada budaya, culture dan kepercayaan kita sebagai individu. Do we really want to admit dalam keluarga kita ada seseorang yang ada masalah mental? Kebanyakan dia malu. Takkanlah kita nak cakap, nanti orang ingat dia gila. So kalau ada kempen tu pun, apa yang kita akan buat? Adakah kita akan, volunteer diri kita, okay, saya memerlukan bantuan sebab adik saya, abang saya, emak saya. So kita kena tanya diri juga. Apa yang kita boleh buat, because community can make a change. Saya percaya dan di Miasa sentiasa we are pushing for task shifting, iaitu kita membantu sesama together. The community can change actually, sebab the social environment tu yang boleh memulihkan seseorang juga. Dia memainkan peranan besar. So I do believe that the government kena lebih prihatin, tetapi I also believe bahawa kita harus lebih prihatin dan lebih mempunyai empati, dan pihak media juga memainkan peranan yang besar. Maksud apabila saya tanyakan tadi kerajaan perlu lebih prihatin tu adalah disebabkan kalau kita tengok komen sekarang ni pun ramai yang akan cakap macam, yelah, bantuan nak apply tak dapat. Ada bantuan tapi lambat sampai. Golongan M40 dah jadi B40. Betul. Yang B40 semakin susah. Betul. Jadi macam Cik Puan cakap tadi, kita perlukan resources. Yes. Pendapat Kak Ngah pula? Tentang isu bunuh diri ni ke? Okey, betul. Kena ada, pada saya setuju dengan apa Cik Puan cakap tadi, tapi saya tambah sedikit lagi. Kena ada political will. Pada saya lah, pada pendapat saya, kena ada campur tangan politik. Ahli politik ialah mungkin, macam kita cakap tadi, tak ada siapa yang nak mengaku ahli keluarganya ada berhadapan dengan isu kesihatan mental. Tapi dah tiba masanya, kita jangan tunggu, orang Melayu kata apa, kena batang hidung sendiri baru nak berubah atau baru nak buat sesuatu kan. Kalau kita tengok statistik dah cukup lah tunjuk yang dah cukup menderita lah rakyat dan sebagainya. Salah satu pada saya yang perlu disegerakan adalah perubahan untuk yang boleh bercakap ni berkenaan dengan banyak benda yang boleh diubah tapi yang boleh, nombor satu lah kalau saya nak kongsikan adalah kanun keseksaan 309 tu. Segera jenayahkan. Sebab seperti yang kita maklum, kalau orang melakukan cubaan bunuh diri, kalau dia terselamat atau diselamatkan daripada sedang melakukan cubaan dia tu, mengambil nyawa tu, dia boleh dikenakan penjara ataupun denda. So itu menjadi satu masalah yang besar. Adakah masyarakat tak tahu sebenarnya? Mungkin ramai tidak tahu tentang ini. So definitely decriminalization is needed. And I would add to Kak Ngah, another thing yang kita perlukan is reactivating the National Suicide Registry. Supaya kita dapat nombor yang betul dan nombor yang lengkap dan data yang betul. Sebab that is definitely needed, supaya dari situ kita boleh langsungkan kempen dengan budget dan segala-galanya. Ada targeted groups for macam postpartum specifically, eating disorder specifically, sexual abuse specifically, sebab sekarang ni dia terlalu macam kata general. So we need to do it macam other countries, they have targeted group support systems. So these two things definitely. If I may add, cakap pasal support group yang targeted kan, lagi satu yang kerajaan dah buat, tapi pada saya bagi mereka yang suicide loss survivors ni kan, ahli keluarga, rakan, sahabat handai, yang telah kehilangan mereka yang telah mengambil nyawa ni adalah postvention. Kita selalu dengar tentang suicide awareness ataupun kesedaran tentang isu masalah kesihatan mental ataupun bunuh diri, suicide prevention, iaitu
kempen hindar bunuh diri. Yang kita jarang dengar adalah postvention. Postvention ni maknanya support ataupun community support. Contohnya kalau di dalam satu community tu dah berlaku dalam taman tu ada seorang yang telah mengambil nyawanya. Jadi kecohlah satu taman tu tahu, dan orang-orang terdekat keluarganya nombor satu yang paling terkesan. Traumanya lain, stigmanya lain. So sedangkan kita tahu kalau orang yang kehilangan kematian ahli keluarga secara semula jadi pun kan, kanser ke apa penyakit dia pun, COVID sekalipun, ahli keluarga boleh menghidapi kemurungan. Ada report. It's accepted. Ya, tapi boleh diterima sebab ialah mak atau ayah dia atau suami dia dah meninggal. Tapi orang-orang yang telah kehilangan ahli keluarga, rakan kerja yang rapat kan, kadang-kadang cikgu pun kalau kita ada hubungan rapat dengan dia, orang-orang tu akan sangat terkesan trauma dan stigma. Dia tak boleh, dan postvention ni yang saya cakap tadi adalah khusus untuk orang-orang yang dah kehilangan ni lah. Jadi itu salah satu sebab kajian menunjukkan juga orang-orang yang dah kehilangan ahli keluarga, rakan, orang tersayang yang telah meninggal suicide ni sebenarnya tinggi, berlipat kali ganda dia punya kebarangkalian risiko untuk mengambil nyawa mereka juga. Jadi so dia ada macam domino effect kat situ. Sebab tekanan tu sangat tinggi kan, stigma tu sangat kuat. Dan kalau kita tengok 1708 kes untuk 3 tahun ni, itu cerita yang meninggal ambil nyawa mereka sendiri. Maknanya kalau kita ambil katalah satu yang meninggal, 5 orang di kelilingannya kuat tertekan. Sebenarnya ada kajian kata 6, ada 20 orang lah. Kalau lagi famous orang tu lah. Lagi famous orang tu lagi tinggilah dia punya orang yang terkesan tu kan. Sebab lebih macam ada copycats orang kata juga. Also copycats and suicide ideation dan sebagainya, sebab dia orang rasa macam inilah cara yang terbaik. So tapi dari segi keluarga seperti Kak kata, then that is something for sure. Sebab saya sendiri ada pengalaman personal juga, orang yang saya kenal dan sayangi yang juga mati akibat mengambil nyawa sendiri. Dan betul, tekanan yang dirasakan dan kemurungan yang dirasakan itu tidak boleh diekspresi, seolah tidak dibenarkan. Macam stigma terlalu kuat yang that's tied to subject ini. So itu adalah satu perkara yang kita insya-Allah boleh tukar sekarang ni sebagai masyarakat yang prihatin, yang sedar dengan nombor-nombor yang meningkat ni. Apa lagi yang kita nak deny kan? Sebab itu memang realitinya sekarang. Tetapi saya selalu cakap, dan saya akan nyatakan sekali lagi, ada harapan. Sekiranya kita cepat mengambil intervention atau cepat dapat tangkap the symptom, nampak simptom, kita dapatkan bantuan, dari situ research has shown decreases apa orang kata nombor percubaan mengambil nyawa sendiri dan juga kes-kes mengambil nyawa early intervention sendiri. Early intervention tu sangat penting. But on the side of MIASA, from August until May tahun ni ada lebih kurang I think 43,000 yang meminta, bukan panggilan saja, email, panggilan dan sebagainya, memohon untuk sokongan, meminta bantuan dan sokongan dari MIASA. MIASA itu 43,000. Okay, just in this short amount of time. So saya percaya COVID ni, walaupun dia teruk, walaupun dia betul-betul sesuatu yang kita tak boleh nak sangka terjadi dalam masa hidup kita sekarang ni, tetapi mungkinnya hikmah di sebaliknya, sebab segala yang negatif ada hikmah dia, kita percaya ya. Hikmah dia satu je for me, semua orang sekarang ni sedar tentang kesihatan mental. Baru nak tahu. Sebenarnya benda ni dah depan mata lama. Tetapi dengan adanya COVID ni, kita tidak boleh lagi menyorok di sebalik apa orang kata kejaya kita, di sebalik vacation, mengambil percutian. Sebab selalunya orang yang ada masalah kemurungan ataupun anxiety ataupun apa-apa masalah kesihatan mental, cara coping skills mereka adalah untuk lari ataupun distract daripada perasaan diri ya.
So bila kita dah masuk ke pandemik ni sekarang ni, dah nak masuk 2 tahun ni, tak ada tempat untuk lari. Jadi masalah dan perasaan kita lebih terdedah. Dan apabila dia terdedah pada diri kita dan orang lain, di situ kita boleh dapatkan bantuan. Okey. Itu satu je hikmah yang saya rasa. Dan hari ini masyarakat terkurung terlalu lama. Betul. Terlalu lama terkurung dalam rumah, dan kalau saya boleh petik daripada kenyataan Yang Teramat Mulia Tunku Mahkota Johor, mengurung rakyat terlalu lama sudah tak relevan. Jadi bagaimana Kak Ngah kalau melihat rakyat kita, terutamanya yang tinggal di kawasan PBR, terutamanya dah lah PKPD, lepas tu pagar duri, kawat duri dan sebagainya kan, mereka mungkin bersendirian ataupun dalam rumah dengan keluarga saja, keluar bilik, tengok dapur, tengok ruang tamu. Jadi dekat situ pun dah menimbulkan tekanan. Terkurung 3 hari pun kita dah tak tahan. Macam mana Kak Ngah nak handle situasi itu? Yalah, kalau kita nak sebutkan yang semua yang tak manis dan tak seronok dan negatif ni, memang banyak je benda yang kita boleh cari kan. Betul. Sebab saya pun dah melalui fasa-fasa gelap saya, depression saya dan sebagainya, dan pada saya dia tidak membantu. Of course perbincangan perlu macam ni, dialog begini sangat sihat, perlu untuk ada supaya kita boleh betul-betul berdamai Dan orang lain tak rasa keseorangan. Ya, dan We're not alone. tapi juga pada saya lah, saya suka kalau nak melihat to be fair, saya tak nak komen sebab bila bercakap tentang kawat besi dan kawat besi dan sebagainya tu, dia tidak berlaku pada saya. Jadi saya hanya boleh komen maksudnya sebagai rasa empati. Walaupun demikian, pada saya dalam keadaan begitu pun kita boleh juga ada ruang dan peluang untuk cari perkara-perkara yang lain dan baru. Memang susah. Kita semua dalam keadaan yang sama, of course berbeza. Keadaan rumah kita ke kawat besi ke orang-orang tu berbeza. Tapi saya suka istilah bahasa Cina tentang krisis. Krisis ni ada 2 maksud. Satu, dia bermaksud bahaya. Maknanya kalau ada krisis datang, beware, bahaya, jangan dekat. Satu lagi adalah peluang. Ya, maksud bahasa Cina tu satu bahaya, satu peluang. Jadi pada saya dalam keadaan begini, kita perlu juga mencari ruang dan peluang untuk macam kalau mungkin aktiviti yang kalau dulu tak pernah memasak, macam siapa macam saya, kreatif lah. Cari hobi. Itu untuk bagi nak merelakskan diri kan. Tapi kalau dari segi usaha-usaha lain tu perlu, maknanya bersama dengan keluarga, banyakkan macam perbualan, banyakkan benda-benda yang sihat lah. Itu antara benda yang pada saya. Tapi yang tak boleh dinafikan, iaitu ramai yang berada di dalam keluarga yang tidak sihat. Ramai yang terpaksa duduk di rumah bersama pasangan yang mungkin mengalami kemurungan ataupun anxiety dan dia sendiri tak sedar, dan panas baran, dan dari situlah kita mendengar kes keganasan rumah tangga dan kes penderaan kanak-kanak pula yang meningkat disebabkan COVID juga. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, dari situlah kita terbuka mata kita pada semua masalah kita sebenarnya. Apa yang berlaku di rumah. Mungkin dari situ kita akan mengubah hidup kita. Kita terpaksa tau. They always say that only when you're really low, jatuh ke bawah sekali, baru kita nak bangkit, naik dan mengubah. Selagi kita tak jatuh tu, selagi kita macam orang kata plateau je, kat tengah je, macam melarat je, macam just in the center je, kita takkan berubah. So bila kita terdesak dalam situasi macam ni, walaupun the outcome is negative, pada kita negatif lah, divorce, terpaksa bercerai, penderaan meningkat dan sebagainya, tetapi dari situ juga kehidupan kita akan berubah, dan mungkin insya-Allah dari situ juga ada permulaan baru. Sebab sebelum ni kita boleh, apa orang kata, boleh handle situasi tu, ataupun kita tahan je. Perkataan tahan ni adalah satu risiko kemurungan dan pengambilan nyawa. Menahan perasaan, memendam perasaan, tidak boleh mengubah situasi.
So that situation adalah, itu memainkan peranan dalam biopsychosocial, spiritual ekosistem seseorang supaya kesihatan mental dia tak terjejas. Dengan COVID sekarang ni, kita boleh lihat semua terjejas. Biologi dia, psikologi dia, sociological dia, dan insyaAllah spiritual tu still kuat, you know. Tetapi, you know, we have to look at it macam, okay, benda ni memang teruk gila right now. What can we do now? What can we do now? You know? I suppose that's where Miasa Awas Yes. ada ruang-ruang yang Ada. kita pihak NGO ke mainkan peranan kan. Dan Yes. pada saya sebenarnya bendera putih tu is something yang Yes. sangat bagus. Kita nak empower society, masyarakat untuk bantu satu sama lain Dan kan. meluahkan perasaannya. Ya, jadi Sangat penting. ya, dan saya tak nampak ialah kenapa benda tu patut dihalang, sebab maknanya masyarakat kalau kita ambil contoh di Philippines, apa yang berlaku masa COVID kan, ramai-ramai keluar masak, dia ada dia punya apa COVID kitchen dia apa. India pun dia macam tu. Community centered together. sebab kalau kita nak tunggu kerajaan pun ialah dengan frontlinersnya, dengan macam-macam kan, tapi ialah kerajaan pun kena juga bantu supaya jangan sekat lah, maknanya kalau kita sama kita Kita nak kan, jalankan tu dibenarkan. nak tolong kan. Tapi betul kata Kak Ngah, yang pastinya yang apa yang kita boleh buat adalah meminta bantuan. Dan NGO seperti Miasa banyak juga perkhidmatan yang sedia ada, seperti bantuan untuk B40, makanan, hygiene products, sesi counselling online, ada sesi counselling, ada terapi. Di Miasa perkhidmatan dia sangat holistik, bermaksud dia bukan sahaja kepada psikologi sahaja, ada juga spiritual, so counselling rohani, dan peer support tu sangat penting. So peer iaitu seorang yang pernah bertarung ataupun sedang bertarung dengan masalah kesihatan mental. Kerana dia sahaja yang memahami. So tak pernah kena, tak tahulah kan. So peer support di Miasa sangat penting, sebab Miasa ni pun satu pertubuhan yang dijalankan oleh peer sendiri. So mereka memahami. So the crisis numbers, kalau nak contact Miasa, Miasa kami di IG dan Facebook dan website juga. Dan awas untuk postvention care sangat penting bagi mereka yang, I always say the ones that got left behind. Ya, golongan yang selalu terlupa dan dilupakan lah, maknanya yang telah kehilangan ni kan. Dan juga saya nak tambah sikit bahawa Yayasan Zuriat Care pun ada bantuan untuk susu, untuk susu dan keperluan asas bayi. Basic ini baby sajalah. Sebab ada targeted Basic needs tu ada. So bantuan ada di luar sana. Mungkin ramai yang tak tahu, yang tak tahu bantuan tu ada, ataupun mungkin ramai yang tak tahu bagaimana nak contact. Perasaan malu tu masih ada. Tetapi don't worry, sebab everything that you share adalah merupakan confidential. Dan so apabila you give a call to Miasa, tak ada apa orang kata, no one's going to talk about it. So jangan rasa takut, jangan rasa malu, please contact Miasa. Baik, tadi Cik Puan ada menyebut tentang spiritual. Saya nak kaitkan sikit dengan individu yang beragama Islam juga turut mengambil jalan pintas dengan mengambil nyawa sendiri. Bagaimana ia terjadi? Sedangkan kalau kita lihat Sultan Selangor baru-baru ini dalam khutbah Jumaat tentang bunuh diri, tajuk khutbah Jumaat itu. Jadi kita nak tahu macam bagaimana orang Islam juga boleh bunuh diri. Yeah. Well, orang Islam first thing merupakan orang, merupakan manusia, dan manusia tidak boleh lari dari masalah kesihatan, sama ada fizikal ataupun mental. So dengan itu, dengan logik itu, tak kira agama, bangsa, budaya, income, artis ke, VIP ke, Islam ke tak Islam, semua boleh melalui masalah kesihatan mental. Dan sekiranya mereka tidak dapat bantuan dan simptom itu bertambah dan tidak ada sokongan, maka one thing I want to say, dia bukan jalan pintas ataupun jalan pantas. It's not seperti yang kita sebut awal tadi. It's not like you bangun je macam okay, that's it, I'm done. Dia ada fasa dia dan ada steps dia. You know, so kat situ kita nak cepat-cepat intervene tau, supaya orang tu tak sampai ke tahap pemikiran negatif
yang tidak terkawal. Okay. So we have to catch it before that happens. So kalau kita biarkan agama, budaya, status, income, B40 ke M ke T ke tidak memainkan peranan lagi. Apabila seseorang tu sudah sampai ke satu tahap di mana mereka tidak boleh berfikir secara waras, dia dah lupa dah. Dia tidak boleh berfikir. Jadi dia sendiri tak tahu siapa diri dia. That's my opinion. Apa sebenarnya yang mungkin boleh visualize ataupun boleh tahu dalam pemikiran mereka yang dah rasa itu adalah jalan terakhir? Apa sebenarnya yang Itulah soalan yang kita tak akan boleh jawab. Except for Kak Ngah pernah kongsi dengan saya satu cerita tentang, what is his name? The survivor of Kevin Hines. ni maybe this is Dia seorang American yang telah attempt lah, pernah buat cubaan membunuh diri, mengambil nyawanya. Dia sendiri berkongsi lah, lepas tu sekarang dia pergi merata dunia untuk bercakap tentang kesedaran bunuh diri ni. Dia kata dalam fikiran dia tu dia hanya nak hilangkan sakit. Dia ada penyakit bipolar. Dia berhadapan dengan, berjuang dengan isu kesihatan mental lah, penyakit mental, bipolar disorder. Jadi dia sampai sekarang, sampai hari ini dia masih ada halusinasi. Dia masih lagi bertarung dengan, dia nampak-nampak dan dengar-dengar suara lah. Jadi benda tu dia kata gangguan lah pada dia, sebab bila kita dalam keadaan negatif atau dalam keadaan bersedih, nanti kalau saudara tu akan kata kau tak bagus, kau ni tak guna, tak ada harapan dan sebagainya. Membelenggu dia punya pemikiran. Kan. So tapi dia kata sebenarnya benda tu kita perlu tahu yang intrusive thoughts tu ataupun pemikiran tu hanya, itu semua hanya pemikiran, dan jangan tukarkan your thoughts, pemikiran kita tu jangan diubah menjadi perbuatan. Cuma banyak orang tidak sedar bila kita dalam keadaan acute Cik Puan sendiri dah rasa, saya sendiri dah merasakan depression ni dia sangat-sangat membelenggu. Dia bukan satu yang kita boleh tahan-tahan atau saja-saja ke tak. Dia sangat affect kita punya segala-galanya, perasaan, jiwa dan sebagainya. Adakah seseorang tu rasa depression, orang sekeliling tu mungkin tak tahu keadaan dia depression. Ada. Circle tu bagaimana? Ada smiling depression. Itu adalah satu type of depression ya. Smiling depression yang kita boleh lihat dari segi artis-artis, famous people such as Robin Williams ataupun artis tempatan pun yang pernah mengalami, termasuk saya juga. We look like we're fine, tetapi itu semua hanya masking, orang kata, perasaan yang sebenarnya. Ya, dia macam topeng. Tapi masalahnya untuk orang yang mungkin jadi pelakon, dia dah tak sedar lagi topeng mana yang dia pakai, sebab dah berlapis tau. Siapa diri saya yang sebenarnya, yang dah selama ni saya pendam. Tapi bukan artis saja yang memendam ataupun memakai topeng. Orang-orang biasa pun juga. Kita memakai topeng supaya diri sebenar kita ni tidak kelihatan, sebab kita rasa takut, malu, we don't fit in. Dan kita kena berbalik pada sejarah hidup. I must say this, trauma bukan sahaja kena rogol, kena dera. Trauma adalah sesuatu yang berlaku kepada seorang individu yang akan meninggalkan kesan perasaan yang sangat menyakitkan, seperti kekurangan self-esteem, rendah diri, rasa macam putus harapan, ataupun kepercayaan yang tidak, apa orang kata, seimbang. Belief system that's not balanced. So, semua orang pernah mengalami trauma. Semua orang. Tak kira tapi siapa. Tapi bagaimana nak handle trauma? Adakah dia boleh dibuang trauma itu? Trauma tidak boleh dibuang, sebab trauma itu yang membentuk personality kita. Cuma apabila trauma tu mengambil alih, take over our lives tu, bila dia jadi masalah. Dan dalam situasi COVID macam sekarang ni, macam saya sebut tadi, kita terpaksa menghadapi diri kita yang sebenar. Dah topeng tu dah tak boleh pakai lagi tau. So kena buka topeng tu dan kena betul-betul mengaku diri, semua perangai buruk yang kita simpan, yang mungkin kita sorok, kelihatan. Topeng tu dah tak ada, tak boleh pakai dah. Sebab dah nak masuk 2 tahun. Siapa yang boleh pakai topeng 2 tahun? Yalah. So terselah lah masalah dan trauma masing-masing. Tetapi kembali sekali lagi, one more time, pada there is hope. Ya.
sembuh itu boleh menjadi realiti sekiranya kita dapatkan bantuan. Sekiranya kita boleh berbincang macam ni secara normal, kenapa kita tak boleh bincang macam ni dengan mak bapak kita? Ya, kenapa? Itu Kenapa stigma. Kenapa kita tak boleh bincang macam ni dengan cikgu, kawan-kawan? Apa yang stop kita ni sebenarnya? Cuba kita tanya. Kenapa Sifat benda ni malu macam itu sendiri? malu? Kenapa ada malu tu? Okay. Persepsi nanti orang downgrade kita. Kenapa orang downgrade kita? Okay. Sedangkan Banyak kita kenapa. semua manusia melalui keperitan, kesusahan. Takkanlah life up je. Life ada up, down, up, down. Itu adalah antara test kita. Kan? Ya, dan tapi juga mungkin kita tak tahu case by case kan, orang-orang yang telah mengambil nyawa ni kan, tak mustahil kalau dia dah cuba. Kadang-kadang dia dah cuba pergi dekat keluarga dia ke, mak dia ke, ayah, tak kisahlah. Ini bukan nak menuding jari, tapi kadang-kadang sebab kita tak ada kefahaman tentang depression ataupun kemurungan kan, tak dapat kesan tanda-tanda awal. Saya sendirilah ambillah iktibar daripada cerita saya sendiri kan. Tanda-tanda tu nampak tapi kita dismiss atau kita rasa macam alah dia moody je tu. Kadang-kadang we tend to say that kan, Alah, kita muda sangat ke tak ni. moody Moody and muda juga. moody. Muda mana tahu apa. Marah kan, betul lah tu, tak cukup tidur, lepas tu asyik main game macam malam-malam, things like that kan. Betul. Dan bila diperlekehkan kan, bila kita mungkin dia dah cuba cakap dengan keluarga dia ke apa, tapi bila kata alah tak ada benda lah tu, jangan mengada. Lagi satu yang bahaya, alah awak orang jantan tak boleh nangis. Tak boleh nangis ni memang Budaya orang Melayu ni kata. Itu sangat bahaya kan. Maknanya lelaki ni dia marah tak apa, itu sifat lelaki. Tapi hero. menangis tak boleh. Hero Tak boleh. Tapi bila dia terlalu marah, lepas tu sampai ke tahap memukul, tiba-tiba benda tu tak boleh. Tapi selama ni yang saya marah tu macho. Ya. So mana terhadnya, mana kita punya limitation ya? Right. Balik kepada stereotype dan stigma. Ya. So kita kena tanya balik pada budaya kita, dan I think the good thing is sekarang ni dengan COVID, dengan zaman kita sekarang ni, dengan adanya kita terpaksa shoot macam ni dengan Zoom, dengan kita kena adapt orang kata kepada situasi sekarang dan perubahan, kita terpaksa berdepan dengan situasi ini dan realiti ni, iaitu mental health is an issue di Malaysia, dan kes mengambil nyawa diri sendiri makin meningkat, dan kita perlu lakukan sesuatu Okay. as a society, as a community, and we definitely need the government's help dari segi resources dan kewangan. Ya. Baik, peranan media pula Cik Puan. Oh my Kita goodness. tengok statistik meningkat, tetapi Ni ada mungkin tulis ni. pelaporan Ada tulis media itu nota di ni. kaca TV, di internet dan sebagainya. Mungkin benda tu memberi tarikan untuk seseorang, mungkin dah ada niat untuk bunuh diri. Bila dia tengok lagi benda tu, macam mana media nak memaparkan laporan tentang kes bunuh diri? Panjang cerita ni. Ya. Sebenarnya Tak ni. apa, Sebab kita saya boleh pun santai. kira orang media juga, dan Ya. mungkin saya pernah bersalah cara saya bercakap dulu sebelum ni. Sebelum kena batang hidung sendiri, baru nak tahu ya. Ya. Saya dah tak ada istilah guna perkataan meroyan, mengada-ngada, malas dan sebagainya apabila kita berbual tentang orang yang ada masalah kesihatan mental. I really regret kalau saya pernah guna perkataan macam tu, sebab bila kita kena sendiri baru kita tahu. Okay. First things first, pihak media, I'm sure Kak Ngah sendiri ada pandangan, and guidelines memang dah ada guidelines untuk cara apa orang kata bertanggungjawab lah dari segi pihak media. Don't share, jangan tularkan video, gambar, nama, alamat, keluarga, tempat kejadian. Kerana apabila kita menyebarkan informasi seperti ini, banyak faktor ya, dia akan efek pada keluarga atau pasangan individu yang tersebut, sama ada dia berjaya mengambil nyawa sendiri ataupun cuba ya. Keduanya ada copycat nanti. Yang menonton, yang melihat, yang tahu akan mungkin lebih rentan ataupun cenderung terhadap mencuba. Macam especially yang muda. Macam, is this the only way out? Baru-baru ni kan ada kes a very young girl, 11 tahun ya. Dari situ, I ask myself, mana dia tahu macam mana nak cuba? Dari mana? Pastinya dari media ataupun something yang tular di media sosial. So Dan for dekat me, YouTube pun ada cara-cara. yeah, so this is Benda ridiculous sebenarnya.
So kita sebagai ibu bapa dan masyarakat kena lebih peka, kena lebih menjaga. Back to cyberbullying and cyber security pula topik dia nanti. Apa yang anak-anak kita melihat ni di internet? Apa yang mereka berkongsi? Siapa yang menghantar message? Apa gambar yang diorang buka tu? All these things kita kena lebih prihatin, I think, you know. But berbalik kepada peranan media, you know, respectful and reporting yang bertanggungjawab sangatlah penting. I think Kak Ngah, you have a lot to say on that. Dan selamat, bertanggungjawab dan selamat. Memang ada, guideline tu dah ada, tapi enforcement tu maknanya yang mungkin saya pula kena tanya Ain kan. Macam dari segi orang media ni kan, kalau Cik Puan sendiri kan, maknanya pelaporan tu maknanya tak ada siapa lah, katalah you say the wrong things contohnya kan, tak ada siapa yang akan datang and catch you and denda ke penalty ke macam mana. Ada. Well, kita ada miasah stigma watch. Okay, so sekarang ni kita ada miasah stigma watch di mana kita boleh melaporkan masyarakat sendiri kalau nampak sesuatu yang tidak bertanggungjawab, sesuatu yang tidak yang terlalu negatif ataupun you know, laporan yang tidak bertanggungjawab, boleh kita laporkan di miasah stigma watch right now supaya kita lebih careful dan action can be taken. So kita ada, dan kempen kesedaran tentang you know, media dan tanggungjawab media sentiasa berjalan di miasah. So that's what we do. Awas is also sangat proaktif dengan kempen Awas sendiri kan. Ya, betul. For now, kita pun baru kita Awas bermula pada PKP pertama. So Awas ni masih baby lagi lah, bertatih. Tapi dah banyak juga dapat terima. Kita tak ada phone call, kita tak ada hotline macam Miasa atau Befrienders kan. Tapi kita ada WhatsApp care, kita panggil care line lah, text, orang boleh call, orang boleh text 24 jam sebab kadang-kadang orang yang dalam keadaan tertekan ni dia rasa intimidated, dia rasa segan atau takut nak bercakap. Jadi kadang-kadang tu ramailah yang hantar message WhatsApp. Tapi ada juga yang rasa stres, kadang-kadang banyak DM, banyak yang kata, Kak Ngah, betul ke ni kalau Sok Khabar keluarkan kaedah lah, gambar orang ni, banyak yang akan report macam tu, banyak yang akan rasa tak senang kan sebab awareness dah tinggi kan, kesedaran dah tinggi. So saya tengok benda tu perlahan-lahan dah berubah, tapi media kena ambil perhatian sangat-sangat tu sebab bahaya nanti penularan copycat suicide tu kan berlaku. Orang boleh tahu kadang-kadang detail sangat dalam Sok Khabar, dalam news. Media nak sensasi dan kontroversi. Itu satu. Itu tanggungjawab media untuk tidak mensasikan. Mewawarkan bolehlah cara, tapi berhati-hati. Baik, mungkin untuk di akhir ni, di akhir ni tak apa. Kita boleh extend lagi. Jadi kita nak tahu juga, rakyat berada dalam situasi yang struggle, derita. Mungkin apa nasihat daripada Cik Puan sendiri, walaupun kita berada dalam situasi yang sangat derita ni, dengan topik kita hari ni, derita rakyat, bunuh diri bukan penyelesaian. Bagaimana Cik Puan nak menyampaikan bahawa bunuh diri itu memang bukan penyelesaian? Masih ada harapan lagi? Pastinya ada harapan. As long as we have each other, ada sokongan, insyaAllah. Just know that anda bukan keseorangan, walaupun rasa keseorangan. Tidak ada apa-apa yang tetap positif ataupun negatif, akan berlalu. So apa yang dilalui sekarang, dia akan berakhir. Dan tidak ada manusia yang ingin mengambil nyawa diri dia. Tetapi kita ingin hilangkan tekanan dan perasaan yang begitu perit dan sakit itu sebenarnya. Sayangi diri anda. Sayangi amanah yang diberikan. Trust that there is help. Ada bantuan dengan NGO seperti Miasa, Awas, Befrienders dan ramai lagi. Bagaimana kalau penonton nak hubungi Miasa? Ada hotline kami, anda boleh hubungi 7 hari, 7 days a week, 12 jam every day. Ada seseorang yang boleh membantu, kami ada volunteers. InsyaAllah dapat memberi kata-kata yang comforting. Dan sekiranya ada emergency case, ada juga sukarelawan volunteers yang boleh ke lokasi dan membawa
individu ke hospital sekiranya diperlukan. Dan kami juga ada bantuan B40 dengan makanan, essential services dan counselling. But from my heart, yang saya nak nyatakan, mengambil nyawa bukan penyelesaian, kerana mereka yang ditinggalkan akan lebih trauma, akan lebih perit. So keep that in mind. Bukan kita di sini untuk guilting orang, ya, tetapi ada harapan. There is always hope. It will pass. It will pass. Apa-apa yang dilalui sekarang, nothing is permanent. So reach out. Jangan tunggu sehingga sampai ke tahap yang dah kritikal. Itu memang budaya kita lah. Minta tolong bila dah terlambat, orang kata. You know. So cepat-cepat dapatkan bantuan dengan pakar, dan boleh juga buat mental health screening sekiranya rasa macam ada sesuatu yang tak okey dalam diri ataupun ahli keluarga. Boleh buat mental screening demi asal juga. So reach out. Baik, seterusnya Kak Ngah sendiri daripada AWAS, apa nasihat yang boleh disampaikan kepada mereka yang menonton ataupun mereka yang berada dalam situasi derita dalam pandemik ni? Ketahuilah bahawasanya memang hidup ni penuh dengan ujian. Kita semua melalui ujian, kita semua melalui keperitannya, tapi kita kena yakin yang penyelesaiannya ada, jalan keluarnya ada, insyaAllah. Tapi kita kena, macam mana kita kena usaha nak rezeki, macam tu juga kita kena usaha nak sihat. Isu bunuh diri atau kesihatan mental ni memang di bawah isu kesihatan. Kita buka lah WHO punya website, kita buka lah KKM. Bila bercakap tentang bunuh diri adalah isu kesihatan. Jadi jangan ada stigma pada diri sendiri. Orang lain pun jangan stigma, pandang serong. Jangan nak menghakimi orang, mudah-mudah nak kata orang tu lemah iman ke, kata-kata yang macam tu, yang tidak membina pun orang, membantu orang tu membina diri dia. Dan carilah bantuan, carilah sokongan. Sokongan tu ada, insya-Allah. Jangan putus asa, sebab insya-Allah kalau kita teruskan juga, lama-lama kita akan jumpa penyelesaiannya. Ubat tu bukan dalam bentuk pil saja. Maknanya jawapan ataupun penyelesaian kepada masalah kita atau ujian kita, kan. Itu sangat-sangat penting, sebab bunuh diri memang bukan penyelesaiannya. Perlu kita tahu insya-Allah ada jalannya, dan ramai yang peduli. Ramai yang sayangi. Kita kena cari je orang-orang, kita kena bersama dengan orang-orang yang peduli dan sokong kita. Kadang-kadang kalau orang-orang dekat dengan kita tu tak sokong kita, tak apa, kita cari orang-orang yang boleh sokong kita. Ada, insya-Allah ada, mesti ada. Dan last sekali, sorry Puan, Cik Puan, sokongan Miasa, apa lagi Miasa boleh bantu, dan bagaimana untuk hubungi untuk kali terakhir ini? Ya, kami ada crisis hotline sekiranya anda yang menonton ataupun ada sesiapa yang memerlukan bantuan, dan kami juga ada volunteers yang boleh membantu. Kami ada makanan, kami ada perkhidmatan yang free bagi B40, kami ada terapi rohani juga bersama dengan ustaz, kami ada circle support group, peer support, dan setiap bulan kami ada online peer support. So you can register di situ, dan semua informasi ini ada di website kami dan ada di Facebook dan juga di Instagram Miasa. So please get in touch with us, ya. Berbalik pada apa yang Kak Ngah kata tadi, kita tidak keseorangan. Pada waktu yang saya mengalami kemurungan, saya sendiri tak percaya yang saya ada kemurungan tu. Masa tu saya sangat in denial, macam tak mungkin saya, what's wrong with me. Walaupun saya dah tak boleh fikir secara straight waktu tu, menggeletar satu badan, rasa macam sepatutnya I happy ni, semua lengkap dalam hidup ni, kenapa I macam ni, kan? Orang lain lagi teruk. Tapi di luar kawalan kita, di luar, yang ada dalam kawalan kita adalah untuk meminta bantuan dan meminta pertolongan dari orang lain. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu bahawa kita yang menolak orang lain jauh dari diri kita. So kita kena, macam Kak Ngah kata, usaha untuk sihat tu kena ada. So you can do it.
Yes, we can do it. Jadi, terima kasih banyak-banyak Yang Mulia Cik Puan Sarimah Ibrahim yang merupakan selebriti dan penaung Miasa Malaysia, dan juga Yang Berusaha Puan Alia Muhammad Ali, iaitu Kak Ngah, lebih mesra kita panggil Kak Ngah, yang daripada Awas dan juga penerusi Yayasan Zuriat Care. Terima kasih kerana memberi suntikan harapan kepada mereka yang menonton. Sentiasa ada harapan. Sentiasa ada harapan, dan bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Bukan. Ya, kerana masih ada lagi yang sayang, masih ada yang peduli. Jadi kita cari support system yang lebih Kalau baik. rasa orang lain tak sayang kat you, boleh contact me or Kak Ngah. Pastinya kami ada. Okay, so you're not alone. We are not alone. Yes. Okay, Miasa dengan Awas ada untuk membantu. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton Suara Rakyat hari ini. Suara rakyat, suara kita, suara rakyat. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat. Okay, Alhamdulillah. Baginda berpandangan isi kandungan khutbah minggu ini yang bertajuk tuntutan memelihara nyawa susulan laporan peningkatan kes bunuh diri amat perlu diketengahkan untuk diambil sebagai pedoman dan pengajaran oleh umat Islam menurut kenyataan itu. Seorang lelaki maut selepas terjun dari tingkat 3 Pusat Membeli Belah Suria KLCC sebentar tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut kira-kira jam 1.52 petang tadi. Zainal bagaimanapun berkata pihak polis masih lagi menjalankan siasatan terhadap insiden tersebut. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, secara keseluruhan untuk tempoh 2019 sehingga Mei 2021, 1,427 orang membabitkan wanita dan 281 orang membabitkan lelaki. 3 faktor utama penyebab kejadian bunuh diri berpunca daripada masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan.